Assalamualaikum, salam hormat. Apa khabar semua yang berada di luar sana? Terima kasih kerana sudi bersama kita hari ini. Hari ini saya ditemani oleh dua orang figura yang bersama saya hari ini. Hari ini katanya sembang-sembang santai aja kita. Tajuk yang kita nak bawa hari ini kepada sahabat-sahabat yang berada di luar sana, hari ini kita nak bercakap soal DAP anti-Islam dan Melayu. Itu topik besarnya. Tetapi kita akan ada cerita-cerita yang kita akan dengar daripada dua orang panelis kita hari ini yang mungkin akan memperjelaskan lebih lanjut apakah maksud di sebalik topik kita hari ini. Dan kepada anda semua, sebelum kita mulakan forum kita hari ini, saya nak minta tolong sangat. Tolonglah klik butang share tu. Sebarkan kepada kawan-kawan kita yang berada di rumah, yang mana tengah online Facebook tu. Jemput mereka untuk lihat forum kita hari ini, untuk tonton forum kita hari ini. Kerana sudah pasti forum ini mengandungi 1001 mesej yang boleh kita sampaikan kepada anda semua yang berada di rumah. Dan hari ini rentetan kita dengan isu-isu hangat yang berlaku baru-baru ni, adanya penangkapan-penangkapan tahanan-tahanan beberapa figura yang bercakap soal penyatuan ummah. Saudara Papa Gomo ditahan dan Datuk Azwan Din baru-baru ini juga dipanggil, diberi keterangan. Saudara Regi JC, pengerusi Gagasan 3, Saudara Amran. Begitu ramai hari ini yang dipanggil untuk memberi keterangan kerana saya melihat ini kebangkitan, khususnya kebangkitan amarah rakyat kepada apa yang berlaku hari ini sudah pun berada di kemuncak. Dan kita juga melihat bagaimana penyatuan orang Melayu Islam juga sudah pun dilihat bibit-bibit hasilnya akan berlaku tidak lama lagi. Baik saudara dan saudari, hari ini tanpa melengah masa lagi, saya nak persila dan memperkenalkan kepada anda dua orang. Ni ayah saya, abang saya yang saya nak kenalkan kepada anda semua. Saya nak perkenalkan yang pertama di sebelah kiri saya. Nampak hari ini kacak. Ya, Saya nak memperkenalkan yang berbahagia, yang berusaha, Ayahanda Arifin Abu Bakar, pengerusi Epangko Malaysia, merangkap naib pengerusi Gagasan 3. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini apa kita nak bersembang ni ya? Kita tengok isu semasa dan yang mana dalam keadaan sekarang ni bila kebangkitan kebanyakan aktivis Melayu kita terlampau drastik diambil tindakan. Jadi dalam masa yang sama kita percaya pihak berkuasa juga mempunyai satu tekanan politik. Jadi kita bicarakan petang ni bagaimana kita terpulang pada moderator kita yang handsome ni. Bagaimana kita bicara tentang petang ni. Apa kata sahabat saya kan? Saya juga nak perkenal kepada anda di sebelah kiri kita, di hujung kita, saudara Wan K, aktivis politik tanah air yang bersama kita hari ini, juga merupakan mantan bekas kepimpinan pemuda AMK yang dahulunya. Terima kasih bang kongsi bersama saya hari ini. Sama-sama Farah. Tak ada perkataan handsome ke? Saya tunggu kot 2 kali, cukup 40 kali, handsome sungguhlah saya. Maka hari ini maka hari ini kita nak bersembang santai sambil kita berforum hari ini. Kita mengerah fikiran dan juga tenaga minda kita hari ini untuk kita mengupaskan sedikit berkenaan dengan DAP dan di sebalik apa yang berlaku di negara kita hari ini. Saya nak mulakan dulu dengan Ayah Ipin di sebelah saya. Mungkin ada benda yang boleh diperkatakan hari ini melihat kepada keadaan kronologinya perjuangan DAP sudah begitu lama di negara kita, di tanah ini. Dan kalau kita lihat sebelum ini pun gerakan-gerakan yang mengganggu gugat orang Melayu, Bersih sebagai contoh, termasuk juga ISET yang baru-baru ini, juga didalangi dan disokong kuat oleh kepimpinan-kepimpinan DAP. Dan ayah juga pernah terlibat bagaimana pertembungan baju merah dan baju kuning suatu ketika dahulu. Mengapa dan apa sebenarnya yang terjadi menyebabkan kebangkitan aktivis Melayu ketika itu mengisytiharkan perang dan juga mengisytiharkan lawan kepada gerakan-gerakan untuk mengganggu-gugat ketuanan Melayu dan juga kedudukan istimewa orang Melayu di negara kita khususnya Islam. Baik, terima kasih adindaku Farhan selaku moderator kita pada petang ni. Jadi sedia maklum di luar sana, saya Arifin Abu Bakar, kalau dalam barisan PDRM masing-masing masih kenal saya lagi, skuad yang sama 290. Di sini ayah lu polis? Ya, bekas. Wah. Jadi saya pernah berjanji kepada rakan-rakan saya sekiranya saya berhenti daripada pasukan polis, antara matlamat saya akan membela pasukan polis. Saya akan membela tahap mana yang saya mampu. Jadi saya minat kepada saudara tadi berkenaan dengan bagaimana saya terlibat dengan aktivis yang puak baju merah dan baju kuning ketika itu. Saya terpanggil bersama dengan Datuk Seri Jamal selaku Presiden Baju Merah, di mana pernah berlaku Bersih 3. Bersih 3 kita lihat sebuah kenderaan polis diterbalikkan dan mereka merusuh
sehingga kan berlakunya kecederaan kepada pihak polis. Jadi masa itu kejayaan DAP telah cuba dan berjaya memberi satu tekanan dan fikiran kepada rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu Islam. Memandang seolah-olah polis ini tadi ketika itu dianggap sebagai anjing polis, anjing rakyat, anjing kerajaan. Jadi yang jelas saya tahu anggota tersebut seorang anggota polis yang baru. Yang saya siasat sendiri, anggota tersebut datangnya daripada IPK Kuala Terengganu untuk mengambil kenderaan tersebut di Pulapol, kalau tak silap saya, dengan arahan ialah dalam cawangan kenderaan. Jadi bila anggota baru dalam situasi Kuala Lumpur yang begitu pesat dengan pembangunan, semestinya jalan raya agak banyak ketara berubah. Baru bagi dia kan? Baru baginya. Dan di sini juga kebetulan hari tersebut ada satu himpunan besar, yang ini Bersih 3. Jadi dalam keadaannya yang mungkin mencari jalan, dia tersesat dalam kumpulan himpunan baju kuning ketika itu. Dan akhirnya bila dia termasuk dan mungkin bukan semua dalam himpunan peserta kuning, mungkin ada 2-3 kumpulan yang rasa terlampau fanatik dengan gerakan-gerakan mereka. Mereka telah mengganggu keadaan kereta polis ketika itu. Dan sehinggakan kereta tersebut terbabas. Dan bila terbabas, saya percaya ada juga orang awam yang rasa sayangkan polis, dan mungkin orang awam ketika itu, mungkin saudara maranya ada yang anggota polis, cuba menyelamatkan keadaan. Tetapi DAP, saya yakin DAP telah berjaya menyuntik atau membakar bisikan di telinga rakyat, terutamanya orang Melayu, menjadi satu kebencian kepada pihak polis. Sehingga kan kononnya pihak polis ni telah melanggar perhimpunan, telah melanggar peserta-peserta himpunan maksud saya. Lepas tu menjadikan kononnya kita terbalik nak mengalihkan ada mangsa yang dibawa kenderaan. Sedangkannya bila disiasat, tidak ada mangsa pun dibawa. Dia telah dibaling abjek sehingga kan dia pengsan. Bila pengsan mungkin kakinya tertekan pedal minyak dan terbabas. Jadi di sini sebenarnya terpanggilnya diri saya. Sebagai seorang bekas anggota polis, saya terpanggil untuk menyertai dalam kumpulan ketika itu Datuk Jamal sendiri dalam kumpulan Baju Merah. Saya percaya bila saya bersama Datuk Jamal, saya membantu Baju Merah supaya menyedarkan rakyat ketika itu. Tetapi bila saya lihat keadaan mungkin kejayaan DAP tadi telah berjaya memutarbelikkan keadaan, maka rakyat dia makin benci, tahap kebencian Baju Merah. Dan kita sedia maklum dalam PDRM, saya ambil sedikit tentang PDRM. Anggota polis ni, mereka hidup bagi saya dalam satu tekanan politik. Mereka seolah-olah tidak bebas untuk menjalankan tugas. Contoh isu terbaru di Kuil, USJ. Bila saya tengok teliti dalam keadaan video, yang mana satu orang tukang masak yang duduk di belakang Kuil tersebut, yang dia balik, dia tak tahu apa situasi sebenar. Dan akhirnya satu kumpulan kaum India tadi daripada Kuil menyerang dengan tanpa tindakan, tanpa siasatan. Maksudnya tanpa siasatan. Jadi anggota polis tadi mengambil mangsa tersebut, bawa ke kenderaan untuk bawa ke kenderaan polis. Jadi ramai dalam kalangan perusuh masa tu menghalang kenderaan polis, sehingga kan kita tengok dalam video tu yang mangsa tersebut pecah berdarah dipukul. Jadi kebetulan saya tengok anggota polis ada orang Melayu. Mangsa tadi ada orang Melayu. Jadi di sini desakan-desakan politik sehingga kan anggota polis menjadi satu kekeliruan untuk laksanakan tugas. Di sini lagi tamparan hebat lagi kepada pasukan polis. Jadi keadaan anggota polis sekarang ni kita lihat bila bekerja dalam tekanan politik, kita tengok video-video yang viral, anggota polis dicaci. Lepas tu saya sendiri kalau kita lihat di luar sana, secara personal saya jumpa pegawai kanan. Mereka sendiri mereka kata sejak pemerintahan sekarang, saya tak boleh dedahkan siapa. Tetapi ini mereka jumpa saya seolah-olah menyokong apa yang G3 buat. Sebab dia kata anggota mereka bila ronda kawasan-kawasan, kadang-kadang bangsa DAP ni boleh macam baling potong rokok. Kadang-kadang dia kata betapa hina. Jadi dia tetap menganggap polis ni yang menjaga keamanan negara kita seolah
pasukan yang beri masalah bagi mereka. Ini yang saya percaya kumpulan DAP tadi daripada hutan dalam kumpulan komunis keluar ke bandar untuk beri perjuangan, dan mereka ni sangat bijak. Ya, kita berhenti di situ seketika. Saya nak tanya Abang Wan, berkisar juga tentang perkara ini. Dulu ketika bersama dengan PKR, blok-blok pembangkang yang dahulu, PKR, DAP, mereka ini sentiasa melaungkan bila jumpa polis, ya, polis anjing UMNO, polis anjing kerajaan. Istilah anjing itu digunakan, dilabel begitu berat kepada anggota polis sehingga ke hari ini. Dan kita melihat bahawa hari ini kerajaan dah bertukar. Ya. Tapi tidak pula kita dengar istilah polis anjing PH atau polis anjing DAP. Hanya kerana anggota polis dilihat majoritinya orang Melayu dan mereka seterusnya dilabel begitu. Apakah sebenarnya sentimen doktrin ini berlaku ketika dalam barisan pembangkang dahulu? Terima kasih Farhan. Kita lihat orang kata dua perkara yang berbeza. Kalau saya suka mendengar penjelasan Aipin tadi, maknanya Aipin berkisar soal ketika itu bersih. Dulu kalau kita ingat, ini ia berkisar soal reformasi. Alright, pada awal tahun 98, maknanya ia bermula reformasi. Kalau kita boleh bezakan benda yang paling jelas, reformasi ialah kebangkitan masa tu tak ada istilah kaum, tak ada tuntutan yang selain daripada untuk membebaskan Anwar 98. Alright, itu asasnya. Bersih ialah himpunan yang digerakkan oleh DAP melalui satu badan NGO lain. Dan boleh kita lihat wajah-wajah reformasi, orang kata pendemo masa reformasi dulu, sebab Malay. Kita bukan nak bercakap orang kata tu, tapi cuba telitikan balik. Betul atau tidak? Semua Melayu. Kerana yang menyokong Anwar itu dari kalangan-kalangan, satunya orang dalam UMNO itu sendiri. Alright? Dan orang-orang muda yang minat kepada Anwar ketika berada dalam ABIM. So dia sebab Malay. Dan dia tak ada orang kata istilah orang kata masa tu pada peringkat awal itu terlalu ekstrim kepada kepartian, politik kepartian. Tetapi bersih ini kita boleh tengok. Bersih ialah kebangkitan pendemo-pendemo daripada kalangan orang yang menyokong bangsa DAP. Kalau kita tengok khususnya orang kata Bersih 3. Kenapa berlaku pertembungan dengan merah dengan kuning ketika itu? Dan dilihat pertembungan itu seolah-olah pertembungan kaum. Kerana merahnya daripada kalangan orang Melayu. Alright? Dan kuning ketika itu, majoriti 90% yang keluar ketika Bersih ketika itu ialah Cina. Kita boleh tengok. Itu dua perkara yang perbezaan. Berkait pada orang kata macam like sentimen, doktrin, polis ni anjing kerajaan apa semua sekali. Pada ketika itu, mana-mana you pergilah, mana-mana orang kata Aipin sebagai bekas polis, polis dia turun dengan hanya satu perkara, untuk menjalankan tugas dia. Orang kata mengutamakan orang kata ketenteraman, tak nak bagi ada masalah dari segi keselamatan. Itu tugas polis. Dan doktrin ketika itu, dan soalan Farhan tadi, kenapa hari ni tak ada pula orang kata polis ni anjing PH apa? Sebab di kalangan-kalangan orang kata dulunya Barisan Nasional sebagai kerajaan dan sekarang ni Barisan Nasional sebagai pembangkang dan orang yang menentang PH, ini antara orang-orang yang bermain politik secara sopan. Mereka sopan. Itu sebab orang kata pada seawal saya, orang kata setelah saya meninggalkan 12 tahun saya berada dalam PKR dan meninggalkan PKR, bila berjumpa dengan pimpinan tertinggi UMNO ketika itu, orang kata secara empat mata lah, apa macam-macam, bila diminta pandangan saya beritahu UMNO berperang dalam keadaan terlalu sopan dan baik. Tidak ada sumpah seranah, maki hamun, tak ada. Sehingga hari ni pun kalau you tengok di media sosial, belah-belah orang kata pembangkang ada maki pasal PH. Tapi kalau kita lihat dulu, setiap pemimpin daripada Barisan Nasional yang menjadi kerajaan kita ikut, tak pernah lekang ataupun tidak ada seorang pun terkecuali daripada kena makian. Kalau kita tengok hari ni, adakah serangan-serangan daripada grup-grup pembangkang ini mengeluarkan gambar orang kata
badannya babi, mukanya mati. Ada? Tak ada. Tak ada. Tetapi dahulunya mukanya Datuk Seri Najib tapi badan itu anjing, mukanya Rosmah, badan itu babi. So perbezaan itu. Alright, itu sebab orang kata sekarang tak ada istilah polis anti PH sebab pembangkang tidak mengamalkan orang kata sikap cerca, maki hamun dan orang kata mewujudkan sentimen orang kata terlalu negatif kepada polis. Kerana kita tahu sehingga hari ini pun kalau saya percaya Abang Ipin dan Dato' Azwandin, Papa Gomo sendiri ditahan akhir-akhir ini untuk itu. Mereka bukan ditangkap. Kalau dulu memang kena tangkap sebab dia orang enggan untuk pergi kepada polis dan enggan bekerjasama dengan polis. Betul. Itu bezanya. Itu bezanya hari ini. Dan sehingga hari ini, kalau dulu sebelum pilihan raya PRU14, kita melihat bahawasanya kita masa tu kita orang kata belah kerajaan mengatakan DAP ni rasis, DAP ni anti-Islam dah apa semua sekali. Orang melihat kita menyerang seolah-olah politik kepartian. It's no. Bukan politik kepartian. Dan hari ini makin jelas Itulah makin hakikatnya. jelas hakikatnya boleh dilihat hari ini. Alright? Boleh dilihat hari ini bila mana apa? Dulu kita bagi tahu, oi kau jangan undi orang kata PH ni. Buatnya di AP menang, engkau penjawat awam pun belum tentu kat mana. Hari ni dah menjadi kenyataan. Ya. Penjawat awam daripada 1.6 juta nak dikurangkan sehingga 600,000. It's almost about 1 million pekerja. Majoritinya daripada Melayu untuk dihentikan. 2-3 hari lepas, utusan 700 orang. Habis. So, dulu kita bagi tahu, orang kata, ini serangan politik. Tapi hari ni dah jadi. Kena bom. Ya. Dulu kita kata, siaplah, kau bagilah Cina tu, kau bagilah DAP ni, silap-silap azan tak boleh dengar. Hari ni azan dah diperlahankan. Pulau Pinang. Ya. Ya. So, perkara-perkara gini, kau jangan bagi DAP, kau bagi DAP, silap-silap kau tahu, IC anak kau pun tak ada Islam Melayu. Ini cubaan yang mereka mahu sekarang. Betul. Kita bagi tahu dulu, dia orang kata kita berpolitik. Ini bukan soal politik kepartian, betul politik. Tapi sekarang, ia dah bertukar menjadi politik bangsa, politik agama kita. Terima kasih bang atas permulaan itu tadi. Saya rasa lain macam semangat saya ni. Itu hakikatnya. Kerana mungkin ramai juga orang Melayu khususnya yang dahulunya ini diorang ni omong kosong je. Ini semua kepentingan nak menang politik. Tetapi hakikatnya berlaku hari ini. Betul. Saya nak tanya pada Ayah, kalau dahulunya kita tengok ketika Bersih 3 yang Ayah sebutkan tadi, bahawa ketika itu era Bersih inilah yang menyebabkan doktrin sehingga anak muda mahasiswa seperti saya dulu di universiti pun hingga kita pun sampai tahap menerima secara tidak rela perkataan PDRM, polis anjing UMNO, askar anjing UMNO. Ini dulunya doktrin yang diguna pakai. Saya nak tanya ya, sebagai seorang bekas polis, ahli anggota polis, dan kita melihat hari ini anggota polis terpaksa menjalankan tanggungjawab mereka dalam keadaan yang sangat tertekan. Sudah pasti itu dalam riak wajah kita lihat anggota polis dalam keadaan yang sangat tertekan. Pertamanya jangan cakap soal lainlah, soal welfare mereka pun hari ini pun dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Yang keduanya mereka ditekan juga dengan arahan-arahan atasan. Sebagai contoh, hari ini seorang pegawai negara bukan lagi beragama Islam. Memimpin sebuah polis di Raja Malaysia yang ketertinggiannya adalah kepada Yang Pertua Agong, iaitu seorang pemimpin Islam Raja Melayu. Maka ada satu pertembungan yang menjadikan anggota polis juga berada dalam keadaan yang sangat tertekan dan dilema. Apa komen Ayah tentang perkara? Okey, sebelum saya sambut soalan pada saudara berkenaan dengan Bersih 3 tadi. Saya sebenarnya Bersih 3 tadi antara mula-mula dipanggil kita jadi Bersih 4 dan 5. Maksudnya Himpunan Merah 4 dan 5. Jadi saya baru tahu yang sahabat saya ni daripada AMK. AMK itu Angkatan Muda Keadilan. Betul kan? Jadi sebenarnya saya akan hubung kait dengan soalan saudara tadi. Tahun 98, saya juga antara kumpulan anak muda ketika itu yang mula membenci Tun Mahathir. Ketika itu umur saya 28 tahun dan saya baru berhenti dalam perkhidmatan polis 3 tahun. Okey. Jadi memang kita akui ketika itu kita bangkit kerana kita menyokong penuh kepada
masa tu Timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka telah berjaya membakar semangat kita orang muda macam saudara kata tadi. Bagaimana mahasiswa boleh rasa bangkit dengan benci anggota polis. Sama pada 98. Yang ketika itu saya tidak faham tentang politik. Tetapi sayangnya kepada Anwar Ibrahim ketika itu, sehingga kan saya tidak boleh pandang bendera UMNO. Saya akui, di Don Hulu Kelang, saya sendiri bakar bendera UMNO. Saya sendiri tengok pemuda UMNO, saya sangat ekstrim. Sehingga kan kebencian saya teramat sangat. Dan akhirnya, bila saya ditangkap 2-3 kali, pemimpin keadilan ketika itu, seolah-olah tidak ambil tahu tentang diri saya. Dan bila dipanggil, rakan-rakan sekolah saya cuba selesaikan masalah saya, yang mana mak bapak saya sendiri ketika itu bersama saya perjuangkan Anwar Ibrahim. Dan saya berjanji dengan rakan-rakan saya dan polis ketika itu, saya ikut nasihat mereka. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk bersama dengan UMNO di zaman Khairi Jamaluddin. Dan disitulah era saya mengenal erti politik. Di sinilah sebenarnya kelebihan DAP yang menggunakan kewangan, menggunakan segalanya untuk menggunakan orang Melayu barisan depan supaya membisikkan orang-orang kita supaya membenci kepada pihak polis. Sebab dia tahu pasukan polis, pasukan tentera keselamatan ni diketuai dan dipimpin oleh barisan orang Melayu. Dan mereka, bangsa DAP ni adalah kumpulan minoriti. Jadi dia tahu kalau sekiranya berlaku seperti 13 Mei, mereka gagal untuk menghadapi sebab kita memang akui Melayu ni cukup di kamus London apa ke yang ada perkataan amok. Begitu juga 8 hari bulan yang bakal berlaku ISET. Mereka sebenarnya takut. Tapi saya yakin dan percaya kepimpinan Pakatan Harapan kini, Muhyiddin Yassin sebagai Ketua Kementerian Dalam Negeri, seolah-olah setuju dengan apa yang kita bangkitkan. Saya percaya pemimpinan Pakatan Harapan sekarang pun pening dengan DAP ni. Sebab kita tengok, dengan keadaan sekarang kita bangkit macam-macam propaganda. Seolah-olah kita ni nak jadi pertumpahan darah. Dan baru tadi di rumah, saudara saya sendiri, keluarga saya sendiri kata jangan keluar 8 hari bulan. Saya tanya kenapa? Nanti 8 hari bulan nanti kena tembak lah, kena tangkap lah, polis tembak. Sampai tahap tu, dia membisikkan. Jadi bila kita lihat keadaan polis di Raja Malaysia, bila bekerja, mereka ni kalau zaman BN dulu digelarkan sebagai anjing kerajaan. Tetapi saya setuju pada saudara kata tadi, saudara Wan kata, sekarang tidak dilabelkan anjing kerajaan. Kenapa? Sebab kita lihat contoh Papa Gomo, contoh saya sendiri dan barisan Datuk Azandin, bila dipanggil pihak polis, kita pergi. Kita tidak menyalahkan polis. Sebab kita faham polis melaksanakan tugas. Dan kita ada saluran tertentu untuk mendesak pihak polis agar mengambil tindakan. Begitu juga Datuk Seri Najib, bila dia jatuh sebagai Perdana Menteri, dia turun sebagai Perdana Menteri, dipanggil SPRM, dipanggil macam-macam. Tetapi dia tidak panggil orang UMNO seramai-ramainya. Datang ke mahkamah, datang ke SPRM. Sebaliknya, pegawai-pegawai yang saya kenal, dia kata tak perlu panggil ramai-ramai. Sebab Datuk Seri Najib kata, kita hormat kepada pasukan-pasukan yang berkuasa, yang terlibat. Terutamanya pihak polis, SPRM dan tentera. Berbeza pada zaman kita. Oh, kalau dulu musuh. Oi, kita turun ramai-ramai. Tetapi mereka cuba pula mengatakan, seolah-olah ISET ni kita kenapa nak turun, kenapa nak mengikut kata PAS, seolah-olah menghasut UMNO. Oh nak. Ini bagi saya, DAP cuba mematahkan semangat orang Melayu bangkit. 8 hari bulan ni kita bangkit. Kenapa? Kerana kita nak mempertahankan, kita nak pertahankan bantah tentang ISET. Kita sendiri tahu, sedia maklum. Jadi kita lihat, macam DAP tak habis-habis berpolitik sehingga dia lupa sekarang di kerajaan. Bila di kerajaan pun dia nak berpolitik lagi, sehingga kan kebajikan anggota polis dan tentera diabaikan. Nak pasukan polis sebagai PDRM, satu organisasi yang sangat profesional dan advance. Dia inginkan satu pasukan polis mempunyai satu aset-aset seolah macam LAPD contohnya. Tetapi kita cuba halusi kebajikan anggota polis. Saya rasa lift pun ada yang tak function macam kat pelapor. Contoh saya pergi. Lepas tu kita lihat sendiri anggota polis yang bekerja di Kelantan, isteri yang bekerja di Johor, dia
tak boleh nak bagikan satu arahan. Maksud saya, isteri tadi Pindahlah ikut tempat suami kan. terpaksa ikut suami. Contoh kan. Dulu ada macam Dulu tu, ada ketika yang ada Barisan kebajikan, Nasional. tapi sekarang tidak ada. Tak termasuk lagi anggota polis yang kena stroke, tak kena lagi masalah anggota polis yang anak dia mungkin ada masalah untuk membiayai pelajaran. Dan yang terbaru saya lihat anggota polis tersebut ada masalah dalaman tentang keluarga. Jadi dia mengambil satu langkah yang saya anggap langkah tu bijak dari segi ekonomi. Cuba jual burger. Okey? Burger. Tapi benda ni ialah salah dalam pasukan polis. Sebab dalam polis tidak boleh berniaga, tidak boleh politik. Jadi bila dia menjual... Tapi masalahnya sepatutnya ini tanggungjawab kerajaan. Ya. Inilah saya kata tadi, yang kerajaan tidak habis-habis nak berpolitik. Sehingga kan dia kalau boleh nak buang semua anggaran kerajaan ni. Ni saya tengok kadang-kadang ada juga anggota polis yang dulu terlampau backing sangat Pakatan Harapan. Maksudnya yang diketuai oleh DAP. Tapi sekarang mereka personal jumpa saya. Oh, macam ni rupanya diorang. Saya cakap dengan diorang ketika sebelum pilihan raya, saya cakap jelas. Sampai dia melabelkan saya ni tok-tok UMNO, tok-tok Barisan Nasional. Saya kata benda logik. Macam mana kita nak hapuskan tol? Macam nak turun minyak keadaan sekarang? Benda ni melibatkan ekonomi negara. Macam Ling Wai Eng sendiri. Kan? Bagi saya, sifat benci kepada Najib tadi sebagai Perdana Menteri, dia nak membisik kepada rakyat supaya benci lagi pada Barisan Nasional atau UMNO tadi. Dia kata hutang negara 600 bilion. Tak lama masa dia tukar pula pergi ke 800 bilion. Tukar pergi pada 1 trilion dan pergi 1.2 trilion. Okeylah. Saya sebagai orang yang bukanlah pandai dalam ekonomi, tetapi kalau kita keluarkan satu statement yang kelang kabut, investor dalam negara confirm tidak confident dengan laporan-laporan. Lepas tu pula bagi saya, ini macam saya bukan pakar ekonomi, tapi bagi pandangan saya yang berniaga kecil-kecil ni, kalau negara kita ada hutang 1.2 trilion, 1.2 trilion. Tetapi katalah contohlah masa Pak Tok Najib dulu ada hutang 1.2 trilion, tetapi pembiayaan negara kita boleh dianggap paymaster. Bayar setiap bulan, mungkin dengan bank negara ke, mungkin. Jadi maknanya negara kita maju. Stabil. Sebab apa? Walaupun hutang negara kita tinggi, kita tetap bayar, tidak pernah sangkut. Maknanya janaan ekonomi dalam negara kita sangat cantik dan memuaskan. Tetapi kenapa majoriti rakyat, terutamanya anak muda Melayu khasnya, tidak pernah terfikir sampai sudut ni? Ini masalah yang timbul. Jadi saya pun kata sedih lah dengan orang Melayu kita yang masih lagi percayakan DAP. Sampai terbaru ada satu Melayu liberal saya anggap setuju nak menghapuskan langkah pengenalan, hapuskan Islam, hapuskan Melayu. Pula. Ini kerja DAP, bagi saya kerja DAP. Dan saya nak tanya kepada Abang Wan. Tadi Ayah Ipin ada sebut soal nama anggota polis hari ini yang mengenai banyak masalah. Dahulu ni dilabel sebagai anjing kepada kerajaan dan sebagainya. Saya nak tanya Abang Wan, dahulu ketika bersama dengan PKR, ketika zaman reformasi itu dan sesudahnya Abang Wan bersama dengan UMNO, berjuang bersama dengan UMNO. UMNO tumbang. Dahulunya orang Melayu, kalau kita balik 30-40 tahun yang dulu, Tun Razak pernah sebut, Tun Hussein On pernah sebut, Tunku pernah sebut, UMNO jatuh maka jatuhlah Melayu. Itu mereka pernah sebut dulu. Tapi kita orang Melayu seusia saya terutamanya, tak adalah. UMNO memang tak boleh pakai. Hakikatnya 9 hari bulan, UMNO tumbang dan ini yang berlaku. Apa sebenarnya boleh perkatakan tentang perkara ini? Apakah UMNO ini benar-benar menjadi tunjang orang Melayu yang perlu diselamatkan atau bagaimana pandangan Abang Wan sebenarnya? Terima kasih, Pak. Kalau nak dikatakan orang kata UMNO tumbang, saya sehingga hari ini saya masih tidak bersetuju. Alright. UMNO masih mempunyai kerusi yang terbanyak dan ia masih mengekalkan kerusi-kerusi yang kata like tradisi yang daripada kawasan orang Melayu yang sememangnya orang kata inilah perjuangan UMNO. Alright. Dan cuma Barisan Nasional itu gagal untuk memerintah kerana kekalahan disebabkan komponen-komponen lain. Alright. Di samping, kita tidak menolak, di samping isu-isu dan kewujudan Pakatan Harapan itu yang lebih konkret ketika itu. Alright. Satu parti yang kata untuk hanya rakyat Sabah diwujudkan ketika itu oleh orang kata bekas Maknanya Menteri Datuk Syafiee Afdal. Ini merupakan
perancangan-perancangan yang dibuat. Syafiq Afdal kata, okey, I nak satu parti Di Sabah. di Sabah. Maknanya PH you jangan pergi Sabah. So, maknanya mereka mengkaji. Alright, mereka mengkaji. Yang kedua, dari segi orang kata Pakatan Harapan itu sendiri ketika itu, isu Anwar tak boleh mengalahkan Barisan Nasional. Datanglah isu ketika itu kononnya kekawatan lah apa, JST sekalipun sebelum pada tu. Maknanya tak boleh menjatuhkan Anwar. Menjatuhkan orang kata Barisan Nasional ketika itu. Tetapi akhirnya, itu sebab orang kata bangsa DAP ni. Bangsa DAP yang di belakang segala-galanya. Alright. Mereka menyatukan tadi. Muhyiddin Yassin, Syafiq Afdal, dan mengambil satu nama yang cukup besar, iaitu Tun Mahathir. Alright. Tun Mahathir. Kerana apa? Kerana so simple. Saya berada dalam orang kata komiti strategik PKR ketika itu di bawah Saifuddin Nasution. Saya juga berada dalam orang kata komiti pilihan raya. Alright, di bawah Azmi Ali ketika itu, dan saya timbalan pengarah pilihan raya pusat. Kita mengkaji. Alright, kita mengkaji. Bagaimana cara kita mengkaji? Bila you minority, DAP merupakan minority. Untuk you against the majority, you carilah formula mana 10 tak boleh nak lawan satu. Alright. Bukan satu tak boleh nak lawan 10. So maknanya you kena cari macam-macam mana pun 10 ni you kena kecilkan. Pecahkan. Strategi divide and rule ni sehingga hari ni masih relevan. Apa yang berlaku hari ni memang betul. DAP yang rancang. Ya, dia pecahkan amanah dengan PAS. Yes. Dia pecahkan UMNO. Zaman Anwar pun dia pecahkan. Dan lepas pada tu Muhyiddin Yassin, setidak-tidaknya Muhyiddin Yassin, dia ada pengikut dia ketika itu. Dan menggunakan tone menjadi orang kata satu asas yang kuat. Ini masanya untuk mereka memerintah dan mereka berjaya memerintah. Okey, baik. Apa yang saya yakin bahawasanya DAP berada di belakang kesemua apa yang berlaku hari ini ialah istilah bangsa DAP itu sendiri. Saya hari ini semakin percaya bila kita ada. Saya rasa saya ada kawan di Bahasa dan Pustaka tu. Saya minta untuk bangsa DAP ni, betul lah. Bangsa DAP ni dah kena masuk dalam kamus. Betul. Kita kena register cepat. Kena register. Sebab kalau kita perasan bangsa DAP ni ada chauvinis. Okey. Konsisten, perasan atau tidak, banyak-banyak undang tubuh dalam kerajaan negeri. Alright, sehingga hari ni perkara 153 ni perlembagaan persekutuan. Dan ia boleh diguna pakai dan di makna abstrak masuk ke dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri dan meletakkan ia sebagai satu perlembagaan negeri. Perkara 153 tidak ada dalam perlembagaan negeri Pulau Pinang. Maksudnya apa? Konsisten daripada dulu. DAP baru berapa penggal? Sebelum pada ni MCA, Gerakan. So maknanya daripada chauvinis, daripada bangsa DAP ni. Alright, daripada bangsa DAP ni. So maknanya mereka tidak memperakui 153 di Pulau Pinang sebagai sebuah kerajaan. Tidak ada perkara 153 di dalam perlembagaan undang-undang negeri Pulau Pinang. Sebab itulah macam-macam cerita dia buat di sana. Sebab dia tak ada apa-apa sekatan di sana. Alright. Itu sebab orang kata, bila kita kata, azan tak boleh nanti. Alah, ini bau. Lepas tu dia keluarkan kenyataan orang Pulau Pinang sendiri. Saya dengar azan, buat je, elok je. Keluar pula ustaz yang mulut luah tu kan. Siap pergi tahu, masjid kita dapat 5,000. Kau cakap masjid dapat 5,000. Pusat Kristian dapat berapa? Kan? Betul. Benda-benda macam ni. So, perkara-perkara sebegini, kalau kita lihat, orang bercakap seolah-olah, ini politik, ini politik. Tapi hari ni you boleh merasa, you boleh lihat macam mana. Terutama saya nak sentuh
saya berada di parlimen ketika isu orang kata P. Wetiamuti mengeluarkan isu aset. Oh, ketika itu abang di parlimen ketika itu. Tidak ada DAP. Ahli parlimen, MP DAP dalam parlimen. Kenapa? Ini adalah orang kata formula seolah-olah inilah tangan-tangan raibnya. Yang kena Wetiamuti ni. Papan target lah. Okay? Tak nampak DAP. Dan sehingga hari ni pun tak ada satu pun kenyataan DAP ni. Saya juga menantikan kenyataan balas selepas Tan Sri Nohoma balas jawapan Wetiamuti. Saya menantikan juga jawapan daripada MP Jelutong ke, tapi tak ada. Tak ada. Jelutong tak ada masa tu sebab dia tengah fras. Pemilihan, betul. Hari tu dia fras. Dia fras. Dia tak masuk parlimen hari tu sebab dia kalah sehari sebelum pada tu. Dia tak pergi parlimen. Lembut juga hatinya, kecil juga hatinya. Dia saya tengok sebenarnya, Sila. Saya tengok sebenarnya keadaan sekarang ni dia tidak ada jati diri dan apa orang kata pengalaman. Contohnya asalnya dia ni pengalaman bawa teksi, contoh. Lepas tu dia nak bercerita tentang politik. Dia pengalaman dia anggota polis yang macam saya mungkin bawahan, tetapi tidak ada satu pengetahuan untuk bercerita tentang undang-undang yang berkaitan dengan politik. Ini yang berlaku di Dewan Undangan Negeri di Selangor. Yang kita lihat bagaimana Tan Sri Noh tadi kan, pernah bercerita dengan saya dan saya rasa rancangan 4-5 hari lepas tak silap saya, yang mana saudara sendiri dengan Tan Sri Noh telah tayangkan berkenaan video pasal baju Melayu. Kita lihat sendiri, baju Melayu ni terang-terang adalah baju Melayu dan baju kebangsaan. Ya. Kalau ikutkan hari-hari kita pakai baju Melayu dan Dewan Undangan Negeri, apa masalahnya? Tetapi saya tak lupa nama skincan punya tu. Saya pun lupa nama dia kan. Mata pun dah macam mata Jadi bukanlah menghina kan. Tetapi bila kita lihat bagaimana dia mempertikaikan wakil rakyat tadi Don daripada mana saya lupa yang amanah tadi, dia bangun Eng Swee Lim. Eng Swee Lim menegur Don pada tadi yang belah jeram ke mana? Amanah. Dia menegur pasal baju Melayu, dia boleh berdiri, lepas tu dia senyum, dia turun. Saya minta maaf lah. Tentang soal baju Melayu, ini keturunan saya. Kalau baju Melayu pun boleh bertikai, kalau saya berada di situ, saya rasa bertumbuk kot. Sebab apa? Bila dia bertikai, dia boleh bangun, senyum, duduk macam maaf cakap lah. Tak ada maruah. Jadi di kat sini saya mengatakan tadi, tidak ada jati diri, tidak ada jiwa bacul. Macam saya kata contoh tadi pada mula tadi, mungkin dia seorang pemandu teksi nak bicarakan soal pembikinan kenderaan. Dia tadi pangkat rendah macam saya tentang pasal undang-undang, tapi nak bicarakan soal ekonomi. Jadi lari. Dan kemungkinan saya lihat sekarang kebanyakan wakil rakyat yang diambil oleh DAP tadi untuk menjadi diorang punya shield saja. Untuk papan target, benteng. Macam tadi saudara kata tadi, dalam parlimen, Wetiamuti seorang yang DAP tidak ada. Cabut lagi. Kita nampak jelas, ini permainan dia. Kenapa kita nak jadi barwa pada DAP? Itu kenyataannya. Kenapa orang Melayu perlu jadi barwa kepada DAP? Saya nak teruskan ayah. Saya tengok ayah dah menggigil tu. Saya tengok Abang Wan pun ada benda nak tambah. Saya nak tanya satu perkara. Saya nak tanya. Di sebalik semua yang berlaku, despite all things happen yang berlaku di negara kita hari ini, DAP ni selalu bermain baling batu sembunyi tangan. Selalu sangat berlaku. Kalau kita tengok dulu apa yang pernah berlaku di Pulau Pinang banyak kali, bila mana kampung Buah Pala, perkampungan orang India yang dirubuhkan begitu saja. Akhirnya dia marah, dia alihkan kesalahan itu kepada kumpulan lain. Di Selangor juga pernah berlaku isu membawa orang Islam buka puasa dalam gereja yang pernah dilawan juga oleh mantan Esko Kerajaan Negeri daripada PAS dahulu, Dr. Hasan Ali. Ketika itu bang, sebenarnya jika boleh abang berikan komentar, apa sebenarnya gameplay DAP ini? Apa yang tidak cukup lagi orang Melayu berkorban kepada bangsa DAP ini? Dia begini, kalau kita lihat untuk memecahkan Melayu itu, you kena faham apa kelemahan Melayu. Kelemahan Melayu ialah orang bukan Islam boleh pakai kopiah, kau dah tepuk bau dah. Oh hebat. Kan? Sedara kita. Ni sedara kita. Dia sunat pun belum kan. Hadas duduk atas masjid kau tak kira. Tapi ada statement baru ni saya tengok kat Facebook bila orang petikai soal sunat. Kita minta lah mana MP DAP kalau betul lah nak berkawan dengan Melayu, sunat dulu. So berbalik, bila kita lihat apa yang orang kata
persoalan tadi, kenapa Melayu nak kena menjadi orang kata baruah kepada DAP? Sebenarnya susah kalau untuk kita nak bagi tahu, okay, engkau ni baruah. Kita tanya dia. Tak, aku memperjuangkan hak rakyat. Dia takkan mengaku ke? Aku memperjuangkan hak rakyat, kan? Hari tu tak apalah, asalkan Najib tumbang. Kan? Najib hari ni ada nampak Datuk Seri Najib susah. Senyum Okey lagi. Engkau? Makin susah kehidupan. Sikit lagi nak apa-apa dah. Asalkan BN tumbang, asalkan UMNO jatuh, kan? Habis tu sekarang kau belanja apa? Duit kau dah melempar-lempar dalam poket. Tengok. Asalkan UMNO jatuh, tak kisahlah naik Cina ke apa pun, dia lebih elok daripada Melayu UMNO apa semua sekali. Hari ni kau tengok. Kan? Daripada kau dapat RM100 hari tu, sebelum buka sekolah, hari ni kau dapat? Tak dapat dah. Paling tidak sebelum orang kata buka sekolah, penjawat awam dapatlah juga bonus. Hari ni kau dapat? Hari ni kau tak dapat apa-apa, malah kau mendapat. Kan? So, pendapat, ini hakikat yang kau kena terima. Alright. So, berbalik kepada itu, istilah baruah itu sendiri, kadang-kadang dia menjadi baruah, dia tak sedar dia jadi baruah ni. Sebab apa? Kebencian. Cara strategik dalam politik ni dia ada satu. You kena wujudkan satu kebencian orang terhadap sesuatu. Dia bukan setakat marah, tapi dia kena benci. Setakat marah tak akan mengubah apa-apa. Tapi once you dah benci, datanglah benda baik pun. Okay, bila orang benci dengan BN, bagi berim 1,200 pun dah tak nampak. Sebab apa? Benci, bukan marah. Dia mengatasi dah, bukan setakat marah, tapi nak kena ada sentimen benci. Bila kau benci, orang dah masa baik, suami isteri kan. Semua kentut pun wangi kan. Bau mulut tak bergosok seminggu pun wangi. Cuba tengok kau bila kau bergaduh. Ada. Kan? Bila bergaduh tak ada satu pun yang elok dengan pasangan dia. Itu PL. Dan mereka mengkaji. Dan ini kejayaan mereka. Alright. Di samping itu, saya nak bagi tahu, berkaitan saya nak sentuh dari segi orang kata dari segi ICET lah. Ada hujah-hujah kata, takkan boleh ratifikasikan ICET itu, tak boleh nak orang kata ni selagi apa ni kita ada raja-raja. Memanglah betul. Tetapi sekuens itu perlu dilihat. Sebelum ICET keluar, kenapa Akta Hasutan 1948 itu nak repeal, dimansuhkan. Kerana Akta Hasutan satu-satunya akta antara, bukan satu-satu, di antara Farhan Peguam kan, antara orang kata perkara yang tidak orang kata kebal di parlimen. Alright? Di parlimen ni banyak benda-benda kebal. Bila MP cakap, maknanya dia tak boleh nak, you tak boleh sewenang-wenang nak code dia punya tu. Dengan handsetnya, walaupun ada handset, tapi dia tak boleh diguna pakai sebagai orang kata tuduhan ataupun untuk nak against you. Alright? Tapi Akta Hasutan tidak, maknanya bukan menjadi satu orang kata setiap apa yang ahli parlimen bagi tahu di parlimen boleh dijadikan orang kata quotation bawah Akta Hasutan. Kenapa nak dibatalkan Akta Hasutan? Sebab tadi untuk dia memulakan perbincangan yang berkaitan dengan apa? 153. Berkaitan dengan apa? Perkara 11, 12. Alright? Berkaitan dengan apa? Perkara 4 undang-undang utama. Betul? So ini adalah perkara-perkara yang tak boleh disentuh selain kau mendapat perkenan tuanku. Pendek kata, bang, hanya penghasut yang nak mansuhkan Akta Hasutan. Betul? Betul. Macam tadi sikitlah saya ambil seminit sebenarnya tentang apa penghasut Okey, saya ingin masih lagi kumpulan DAP ketika itu bersama dengan sebelum menjadi kerajaan, mereka mendesak supaya hapuskan ISA. Okey. Ramai rakyat tidak faham apa itu ISA. Dia cuma nampak ISA ni hanya untuk pada orang politik. Tetapi ISA ni skop dia besar. Dan bila Najib mungkin masa tu nak tunjukkan secara profesional, dia pun hapuskanlah ISA. Tetapi bila hapus je ISA, pertama yang polis menghadapi apa?
ramai gangster-gangster yang keluar pada penjara. Kesannya. Kesan dia 6 ke 8 bulan saya percaya uncontrol. Dan akhirnya rakyat salahkan polis. Polis balik yang kena. Nampak tak? Polis balik yang kena. Lepas tu dalam keadaan yang wara apa so, polis dapat kawal keadaan. Sebab polis ni dia dah angkat sumpah tahan maki. Kan? Maki-maki lah kan. Pernah angkat sumpah. Kan? Jadi dia pun teruskan. Dan akhirnya bila bertukar kerajaan, satu masalah balik lagi. Ketika kerajaan dulu telah menggunakan SOSMA dan sebagainya menangkap satu kumpulan gangster yang terlibat pembunuhan, dadah, yang turun dengan Starfox. Kita tengok dalam TV3 macam-macam. Sekarang diorang dicas pula, dibebaskan. Tak tahu apa DAP ni buat dah sekarang. Dicas pula kepada Akta Pertubuhan. Maka diorang semua dah bebas. Lepas tu ni pula akta apa tadi? Akta Sultan pula dia nak lemburkan. Nampak tak? Jadi saya nak minta rakyat, orang muda khasnya di luar sana agar kita berfikiran jauh. Jangan kata 5 tahun je kita bagi DAP ni. Pada bagi Tok Najib. Dalam 5 tahun ni lah, kita tahu di luar pagar. Saya tanya balik rakyat ni, 5 tahun boleh ke masuk dalam Putrajaya tu? Kalau tak ada PAS, ada PAS pun setakat masuk lift. Tetapi dia tahu tak kuasa pen yang dia orang ada untuk mengubah segala-galanya. Kan? Minit saja. Dan dia bawa desakkanlah ada punya perisai ke, dia punya kambing hitam, contoh Wata Muti. Saya nak nyebut nama dia cukup payah. Tentang ISET ni, dia lari dulu. Saya nak tambah sikit dari segi orang kata istilah ISET tu maknanya istilah orang kata apa? Diskriminasi. Kalau diskriminasi ni kalau you tengok kita orang Melayu itu sebab kata kita Melayu ni orang kata sopan lah, sopan. Kita banyak sopan. sangat tolak ansur. Tolak beransur. Tolak ansur tu kuat sangat sehingga dah beransur-ansur dah kena tolak ni kita. So you bercakap pasal orang kata diskriminasi. Kan? Syarikat-syarikat, penjawat awam apa semua sekali bukan tak ada yang India, bukan tak ada yang Cina. Lawyer paling banyak. Ya. India. Accountant paling banyak. Cina. Kat mana dia belajar? Bukan kalau bukan universiti. Ya. Tapi kalau nak compare, you tengok staf di pejabat Wetiah Murti tu sendiri tak ada seorang Melayu. Ya. Kata perpaduan. You bercakap soal diskriminasi. Dan ini hakikat. Kita semua ni orang kata pernah bekerja kan. Kalau ada seorang HR India, you tengok staf dalam kilang tu tengok. Kalau tak ramai India, potong clicking. Kalau tengok HR tu Cina, kan? Kalau tak ramai staf kat, orang kata dalam kilang, dalam tempat pekerja tu orang kata Cina, potong clicking. Habis sekarang ni DAP dah Menteri Kewangan, nak potong tangan ke? So, kau tengok. Maknanya orang kata dan kenapa orang duk tanya saya cuba nak kongsi kat sini, kenapa duk bagi Leong Guak Eng sebagai Menteri Keuangan? Mahathir ni tak reti ke? Tak boleh bagi Melayu ke? Bukan soal Mahathir nak bagi. Majoritinya bukan. DAP dah minta itu kursi. Ya, dia pun ada kursi kan. Kan? So maknanya dalam perbincangan itu Mahathir tak boleh nak menolak. Sebab Mahathir hanya ada berapa belas. Itu sebab kata kalau hari ni buatlah apa tajuk berkaitan DAP pun. DAP ni, itu sebab kita nak sebut bangsa DAP. Sebab kita nak suruh rakyat tahu bahawasanya ini semua perancangan bangsa DAP. Planning bangsa DAP. Mula-mula DAP hasut bangsa sendiri, bangsa Cina. Kaum Cina. Ya. Sebab apa? Dulu kaum Cina pun pernah kena attack dengan komunis. Kaum Cina pun pernah kena ugut kat hutan pasal komunis. Tapi sekarang anak-anak Cina yang baru ni sekarang, dia tak tahu sejarah mungkin. Itu dia sokong DAP. Dia tak tahu DAP ni bapak komunis. Kita masih bermain politik kepartian. Tapi kaum Cina ini dah bermain politik kaum mendahului. Pada seawal PRU 13 lagi. PRU 12 pun. Maknanya kita dah nampak pemfokusan politik orang Cina tu ke mana. Sebab DAP dia bakar, dia menghasut MCA. Dia hasut MCA cukup. Dan MCA pun tak ada masalah. Kerana pengaruh MCA, bangsa DAP tu. Perjuangan bangsa DAP tu sendiri. Maknanya pergi ke sana pun tak kisah, tak rugi apa-apa. Dan saya suka nak saya teringat pula ada banyak statement yang dibuat oleh pemimpin DAP sendiri mengatakan bahawa pemimpin Melayu, setengah pemimpin Melayu, UMNO resis. Siapa saja bercakap soal mempertahankan kedudukan istimewa orang Melayu, dikatakan sebagai resis. Ada pepatah menyebut, satu kata-kata yang menyebut, hanya orang jahat kena orang jahat. Hanya perompak kena perompak. Jadi orang resis je yang kena resis. Maksudnya dia lagi resis daripada orang yang mempertahankan soal ini. Saya tertarik, Farhan. Kenapa
bila kita bercakap untuk pertahan, kita tak minta. Tapi hanya untuk mempertahankan hak itu dipanggil resis. Tapi kau serang gila-gila Melayu, tak pula orang kata, itulah orang kata si Barwa ni. Barwa yang Melayu yang orang kata menjadi macai DAP ni. Itu orang macai. Dia tak panggil pula. DAP ni rasis. Tapi kita yang mempertahankan hak, itu dipanggil rasis. Kan? Itu benda yang telah dispin, bercakap pasal bangsa, rasis. Dia sangat ketara dengan saudara. Bila terbaru kita mempertahankan pasal ISET, yang terbaru kita perjuangkan pasal Raja-Raja Melayu dan bangsa Melayu. Bila kita perjuangkan, contoh Papa Gomoh ditangkap. Lepas tu Datuk Azwandin dipanggil. Ayah pun sendiri dipanggil. Saya sendiri dipanggil. Tapi kita as gentleman, kita menghormati tugasan polis. Tapi bila kita lihat Walter Mutin tadi, dia cerita pasal ISET dan banyak video-video juga. Nampak sangat video tu Akhtar Sultan mengasut orang kaum India untuk membenci Melayu. Dia kata orang kuil India dibakar. Sehingga kan luar negara di Tamil Nadu kalau boleh saya tambah. Kita banyak pengalaman daripada tahun 98. Istilah yang saya guna ketika itu pendakwaan terpilih terhadap kerajaan Mahathir ketika itu. Berlaku pendakwaan terpilih. Bila sampai era pemerintahan Pak Lah, bila sampai era pemerintahan Najib, tidak ada. Saya antara orang yang masuk lokap zaman Najib. Okey. Maknanya tidak ada orang kata pendakwaan terpilih. Tetapi setelah Mahathir berada di tampuk pemerintahan Perdana Menteri hari ini, kita dah boleh nampak pendakwaan terpilih ini kembali menjadi orang kata. Apakah mungkin juga pendakwaan ini juga didalangi dan ditekan oleh bangsa DAP yang dilihat begitu, ada pula kelompok pemimpin Melayu, aktivis Melayu yang begitu hebat bersuara. Adakah juga kemungkinan tekanan-tekanan ini? Orang kata merupakan tekanan sebab ketika saya berada dalam PKR, kita bukan orang kata pengikut bodoh ni, bukan. Kita ada jawatan peringkat tertinggi di peringkat pusat, saya ketua orang kata pemuda di peringkat negeri. Alright. You tahu apa benda masa tu? Kita bersama PAS, kita bersama orang kata PRM ketika itu. Benda yang paling ditakuti oleh Pakatan Harapan ialah apabila ada apa jua bentuk kerjasama ataupun persefahaman antara PAS dan UMNO. Kerana apa? Kerana dia tahu. Berbalik kepada formula divide and rule tadi. Bila you dah tak berjaya nak pecahkan, dia orang bersatu, you nak. Itu sebab perhimpunan depan muka perhimpunan ISET ini adalah orang kata satu bukan setakat mimpi ngeri, ada lagi tak istilah selain daripada mimpi ngeri. Lebih daripada tu lagi. Lebih daripada tu. Ini malapetaka kepada bangsa DAP. Tiupan sangka kala kepada bangsa DAP. ISET ini adalah satu himpunan yang menjadi bencana besar kepada bangsa DAP. Dan saya nak mengambil orang kata ruang ni, walaupun kita bukan habis lagi, saya nak ambil ruang ni sekejap Farhan, untuk saya nak bagi tahu kepada orang kata orang Melayu Islam. Selagi kau rasa kau Islam, selagi kau rasa kau Melayu, alright? 8 hari bulan ni bukan himpunan politik kepartian. 8 hari bulan ni bukan perhimpunan untuk orang kata menjadi menghuharakan negara tu. 8 hari bulan ini merupakan himpunan untuk kita menyatakan, hoi bangsa DAP, aku Islam Melayu masih hidup dan ada di bumi tanah Melayu ini. Itu mesej yang jelas. Itu mesej yang jelas. Siapa yang tak turun, ini selemah-lemah iman Islam dan Melayu. Siapa tak turun, siapa tak sokong, ini selemah-lemah manusia yang bernama Melayu dan beragama Islam. Paling tidak kau tak boleh nak turun, kau pakailah baju putih pada hari itu. Pergi ke mana-mana dengan baju putih. Tanda sokongan kepada himpunan kita yang ini. Alright? Saya pohon untuk siapa pun tanpa alasan untuk kita ramai-ramai turun, kita penuhkan Kuala Lumpur untuk kita tunjukkan kepada bangsa DAP ini himpunan Melayu Islam yang masih ada di bumi tanah Melayu ini. Saya rasa bersemangat hari ni. Saya rasa nak bangun tu nak pergi berhimpun ni. Tapi nasib baik kita akan berhimpun insya-Allah 8 hari bulan ni. Abang, ayah, saya nak tanya ayah juga sebagai seorang bekas anggota polis.
polis ni sampai ada juga kumpulan Abawan yang baru-baru ni buat forum di sebuah dewan ni mengatakan bahawa komunis ni adalah pejuang tanah air. Dan mengatakan bahawa anggota polis yang mempertahankan Bukit Kepong itu adalah sebagai pengkhianat pula. Komunis inilah pejuang tanah air. Dan ini selari dengan mesej DAP kepada orang Cina dahulu yang ayah sebutkan tadi. Anak muda Cina ni dah tak kenal siapa komunis. Padahal DAP itulah komunis. Itu dah tak kenal. Ayah, 8 hari bulan ini saatnya penting kepada orang Melayu untuk mengenali siapakah dia DAP. Apakah mesej yang boleh ayah sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, orang Melayu Islam, Bumi Putra dan juga semua kaum yang mencintai Perlembagaan Persekutuan kita? Dia kalau kita lihat dalam sejarah, maknanya kita akui, maknanya yang saya faham lah, perjuangan komunis ketika itu terawal sikit dalam hutan untuk menentang penjajah. Itu yang Timur Rashid Maidin, Samsiah Fakir. Tetapi fahaman ketika itu. Tetapi bila mereka dah nampak jelas Inggeris ketika itu telah membantu orang Islam Melayu khasnya untuk menubuhkan negara, mereka yang dalam hutan tadi keluar dan mereka letak senjata sebab mereka nampak jelas bila komunis tadi lebih kepada kesamarataan. Dan awal lagi mereka dah nampak yang komunis tadi lebih kepada anti-Islam. Jadi dia keluar. Bila dia keluar, mereka ni, saya beranggapan mereka ni tidak putus asa. Daripada merdeka sehingga ke baru dia akan mengasut puluhan tahun. Sebab mereka mempunyai satu strategi, mungkin target 20 tahun, 20 tahun dan 20 tahun. Macam mereka mengasut daripada tahun 60-an sehingga keluarnya Singapura. Mereka mengasut bukan pada kehidupan ketika itu. Mereka nak salin kepada rangkaian anak dan sekarang kepada cucu dan mungkin sekarang kepada cicit. Dan kita lihat kebanyakannya kaum Cina, mereka hidup aman dengan bangsa Melayu. Tetapi kini kaum Cina yang lulusan universiti mungkin dah beralih pandangan yang tumpukan kepada ekonomi dan bukan politik, tetapi mereka telah dihasut. Dan beginilah sekarang DAP yang mungkin memberi tekanan kerja kepada anggota polis dan sehinggakan polis mereka pun nak bekerja. Dengan keadaan sekarang pun kita pasti, dengan keadaan sekarang yang agak sukar dalam perniagaan, orang berhati-hati keluarkan tentang kewangan. Jadi mungkin forum tersebut seolah-olah untuk memberitahu yang komunis tadi pejuang. Dia nak menyampaikan tapi tak cukup tentang ilmu sejarah yang mana saya uraikan tadi, yang awal tadi nenek moyang kita berjuang untuk menghalau penjajah. Jadi sehingga ke hari ini kita lihat DAP tadi cuba menghasut kepada anak-anak muda supaya melihat satu peranan yang lebih mendalam supaya mengelirukan pemikiran anak-anak yang akan timbul cucu cicit. Saya nak tanya juga adakah ada kemungkinan bahawa 8 hari bulan ini, perhimpunan 8 hari bulan ini akan digagalkan oleh kumpulan bangsa DAP? Saya tak tolak kemungkinan. Sebab saya sendiri menerima WhatsApp ataupun berita-berita dan tadi saya cakap keluarga saya sendiri telah disebarkan berita kononnya siapa turun kena tembak dengan polis. Jahatlah polis kita ni. Lepas tu dia kata bila kita turun nanti mungkin serangan-serangan daripada kaum Cina dan kaum India. Lepas tu dia mengatakan isu kuil tadi tanda yang kaum India dah benci kepada Melayu. Dia cuba nak menggembar-gemburkan sentimen supaya terhalang dari segi at least kalau turun 1 juta kekuatan himpunan peserta jadi 900,000. Jadi dia tidak putus-putus dalam beberapa hari ini untuk mengasut sikit demi sikit hakisan. Bagaimana DAP tadi mengasut orang Melayu bencikan UMNO. Dia sikit demi sedikit. Dia akan cuba. Saya cakap ikhlas macam mana saudara Wan K tadi dah beri pesanan kepada semua kan. Saya pun tumpang semangat. Dan saya insya-Allah, saya sendiri kekuatan saya hampir 10,000 setakat hari ini, yang mana dalam kumpulan Jemaah Bai'ah sendiri daripada beberapa negeri yang kami akan himpunkan di satu tempat yang kami anggap satu kumpulan yang kita akan berarak ke datang mereka. Dan arahan kami kepada yang mengikut kami, jangan layan apa-apa provokasi yang boleh mendatangkan satu rusuhan atau sebagainya. Apa saja orang provok kita jalan je. Senyum saja. Kan? Dan ini sebenarnya matlamat mereka untuk menggagalkan ISIS. Abang Wan akan hadir 8 hari bulan? Pasti. Semestinya. Sudah pasti. Saya sendiri akan bangkit bersama rakan-rakan saya untuk memberi ucapan-ucapan bakar semangat. Ya, insya-Allah. Saya juga akan hadir, saudara dan saudari. Kita berada di hujung rancangan.
kasih kerana sudi bersama kita hari ini. Sini. Terima kasih kerana sudi bersama kita hari ini. Terima kasih Ayah Pin kerana sudi bersama kita hari ini. Terima kasih Abang Wan kerana sudi bersama saya hari ini. Sebelum. Sila Ayah. Sikit saja. Jadi pesanan saya kepada kerajaan DAP sekarang. Ni kita nak dengar ni. Ni pesanan saya. Sini ya. Janganlah terlalu berpolitik. DAP sekarang saya anggap bukan kerajaan Pakatan Harapan. Saya beranggapan sekarang kerajaan DAP. Sebagai Menteri Kewangan, tolonglah pandang kebajikan polis. Janganlah menjadikan pasukan polis tadi seolah-olah anak tiri dan sebagai shield saja. Dan saya memberitahu kepada Menteri Kewangan bahawa polis tadi banyak sangat kedudukan rumah yang rosak, ada internal, logistik, claim semua, ada yang tak dapat. Jadi kesian pada mereka. Sehingga kan nak beli A4 paper pun claim tak dapat, keluar poket sendiri. Dah lah gaji, Menteri keluar poket juta-juta. sendiri. Jadi Menteri juta aset. Jadi itu pesanan saya kepada kerajaan DAP agar jangan terlalu politik. Jalankan tanggungjawab sebagai kerajaan kini untuk menjaga kebajikan anggota polis khasnya. Ini permintaan saya. Abang Wan, kata-kata terakhir, pesanan kepada terima kasih Farhan. Terlebih dahulu sebelum kita habis bersiaran ini, saya terima kasih kepada NTH Media dan Farhan sebagai moderator. Pesanan saya sikitlah. Udahlah untuk kita nak percaya istilah orang kata negara berhutang, seolah-olah hari itu kerajaan BN tinggal for example lah hutang 600. 686 bilion. Hutang. Seolah-olah kita sekarang ni duk kira hutang, seolah-olah negara kita ni tak ada langsung income ni. Hutang je. Hutang je, seolah-olah orang kata anda kata reserve yang kita tinggal hari itu 400 bilion. Sekarang orang kata dah susut sangat dah sebab duk belanja hari-hari tak ada income. Oi, cukai SST tu apa? Itu income. Kan? Saya nak mengajak orang kata penonton-penonton, sudahlah. Kita jangan orang kata terlalu percaya sangat orang kata omong-omong kosong. Orang kata ataupun orang kata kenyataan-kenyataan politik yang sehingga hari ini kita tak tahu kebenarannya. Dan kita kembali kepada orang kata rasional dan melihat satu perkara tu dengan orang kata husnuzonah, semak dulu, tengok sumber tu macam mana, betul atau tidak. Dan akhir sekali, Farhan, saya mohon sekali lagi untuk kita sama-sama orang kata turun pada 8 hari bulan ini untuk menterjemahkan orang kata jihad kita, untuk kita menzahirkan perjuangan kita, untuk kita menunjukkan bahawasanya kita Melayu Islam masih boleh bersatu apabila kepentingan, apabila maruah, apabila orang kata institusi raja-raja itu mahu diusik. Cukup senang seperti mana saya pernah sampaikan sebelum pada ini. Kita tak pernah minta lebih, kita tidak pernah petikaikan apa yang selain daripada orang kata Bumi Putera ada. Kita tak pernah petikaikan macam mana orang kata agama kamu. Kita tidak pernah mempetikaikan apa amalan kebudayaan orang kata kaum kamu. Tapi satu saya minta kepada rakan-rakan selain pada Muslim, untuk kamu juga menghormati agama kami, kamu juga menghormati bangsa kami, dan kita saling menghormati, dan kita tidak akan ada pertelingkahan dan persengketaan dari segi di samping orang kata menghormati satu sama lain. Ini bukan isu politik, ini bukan kepentingan politik, tetapi ini adalah survival kaum, ini adalah orang kata survival agama kita. 8 hari bulan kena turun, 8 hari bulan kena pastikan kita berada untuk menunjukkan semangat dan kekuatan orang Melayu pada 8 hari bulan. InsyaAllah. Bersama saya 8 hari bulan kerana Allah, demi Raja-Raja Melayu, demi Islam dan demi bangsa, demi keharmonian. InsyaAllah, saudara dan saudari. Saya hari ini cukup bersemangat. Saya rasa kalau boleh percepatkan perhimpunan ni, percepatkanlah perhimpunan ni. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama kita hari ini. Akhir kata daripada kami semua atas konklusi perbincangan kita hari ini. Minta maaf ada kekurangan kata kasar bahasa dan sebagainya. Kita terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama kita hari ini. InsyaAllah 8 hari bulan, satu kewajipan bagi semua umat Melayu Islam di negara ini untuk kita turun berhimpun beramai-ramai dan menyatakan solidariti kita mempertahankan kedudukan perlembagaan yang telah pun kita persetujui sekian lama. Tuan-tuan, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar.